Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya tuan-tuan, selamat datang sekali lagi ke rancangan YouTube Ras Anwar. Dan pada episod kali ini, Abang Haji nak kongsi dengan tuan-tuan semua satu topik yang rasa mustahak. Berapakah kos sebenar kalau kita nak guna BMW GS? Dalam episod ni basically BMW GS LC lah, sama ada 1200 ataupun 1250cc. Jadi dia punya cerita dia yang Abang Haji nak kongsi ni, dia punya kos untuk guna pakai BMW ini untuk masa setahun. Jadi ini amat cantik kalau ada rider-rider yang berfikiran yang dia nak nak upgrade dia punya motor lah, sama ada daripada Kapcai ataupun daripada sisi yang kecil kepada sisi yang 1200 macam BMW ni. Jadi Abang Haji nak cerita sikit. Ini menerusi research yang Abang Haji buat, termasuk juga temu-bual dengan pemain-pemain yang tersohor yang ada di Klang Valley. Okey tuan-tuan, jadi pertama sekali yang kita nak tahu sama ada, adakah kita nak beli motor ni baru ataupun kita nak beli motor second hand. Jadi dalam ni dua-dua sekali Abang Haji ambil kira. Kalau tuan-tuan nak beli motor yang koyak plastik daripada dealer-dealer BMW ni pun ada dia punya kos, ataupun kita nak beli motor yang second hand sekarang ni banyak dalam marketnya. Sebab mungkin sebab PKP ke, orang tak pakai motor jadi berselimut je, jadi dia orang semua nak nego. Especially setengah tu baru-baru lagi 2018, 2017 yang still good value lah untuk Abang Haji, dan setengah tu memang yang ada pun yang masih dalam warranty. Jadi kita nak tahu sama ada apakah kos beli yang baru ni lebih tinggi daripada kos kalau kita beli motor yang second hand. Okey tuan-tuan, mengikut statistik Road Transport Department, average orang Malaysia yang bawa kereta dan juga naik motor pergi kerja hari-hari, average mileage yang dia orang clock adalah lebih kurang 28,000 km setahun. Jadi setahun 28,000. Tapi untuk pakai BMW ni, saya tak expect tuan-tuan bawa sampai 28,000 km setahun lah, kecuali tuan-tuan bawa hari-hari pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Yang itu mungkin boleh achieve. Tapi kita akan ambil average purata dalam 10,000 km setahun. Jadi kalau kita kira based on mileage 10,000 ni, dia senang. Makna bagi 12 bulan, makna 1 bulan tuan-tuan akan ride lebih kurang 800 km, which makes sense ya. Maybe dalam sebulan tu 2 weekend tuan-tuan pergi ride ke Alostar ke JB ke, balik ke, lepas tu pergi makan sini makan sana. Tuan-tuan might achieve that 10,000 km. Jadi Abang Haji punya kiraan ni is basically based on 10,000 km punya mileage dalam masa setahun. Okey tuan-tuan, first sekali road tax insurans kita kena tolak tepi siap-siap. Road tax untuk motor BMW GS LC ni setahun adalah RM350. Jadi kena put aside. Okey, itu road tax. Kemudian insurans, kalau tuan-tuan beli second hand yang harga dalam 70,000, dia punya all rider insurance adalah lebih kurang 1,800 setahun. Jadi ini dah tolak NCD yang 15%. Itu mana 1,800 campur 350 road tax insurance untuk setahun. Kita kena put aside siap-siap. Kemudian kalau tuan-tuan beli motor baru, daripada dealer-dealer BMW yang sah, contohnya Auto Bavaria ke, Chia Motorrad ke, Tianxiang ke, dan Millennium Wealth ke apa, jadi of course insurans dia tinggi. Sebab GS sahaja kita nak kira-kira on the road baru koyak plastik dalam 120,000. Kalau nak ambil GSA
dalam tambah lagi 10,000 dalam 130,000. Dan tuan-tuan kira lah insurans. Okey, Abang Haji ambil basic insurans dengan 15% NCD, insurans dia dekat 3,100 untuk setahun. Jadi untuk motor baru 3,000 campur 350, jadi dah 3,000 lebih untuk motor baru. Jadi itu masuk dalam kos penyelenggaraan dia dalam masa setahun. Okey, Abang Haji tak masuk. Terusnya servis. Okey, servis ya tuan-tuan. Servis dia BMW ni cantik. Dia servis every 10,000 km. Jadi dia punya basic servis, minor servis ya. Kalau tuan-tuan beli second hand, tuan-tuan hantar dekat workshop di Klang Valley ni, yang mana tuan-tuan dah habis warranty ya. Tuan-tuan dah habis warranty, tuan-tuan tak nak hantar untuk servis di dealer. Dia servis ni yang basic ni tak mahal. Dia dalam 500, paling kuat pun dia pergi 600 lah. Ini tukar minyak enjin, tukar oil filter sebagainya lah. Ya, jadi ini untuk second hand 5 hingga 600. Abang Haji ambil 500 lah. 500 untuk servis enjin every 10,000. Mana kalau mileage dia 10,000 setahun, mana sekali je lah tuan-tuan nak kena servis. Ya. Kemudian kalau motor baru pula yang under warranty, tuan-tuan tak boleh hantar suka-suka kat luar. Tuan-tuan kena pergi balik dekat tempat dia yang tuan-tuan beli. Dan dia orang ni ada siapkan package servis selama 3 tahun untuk every 10,000 km. Tuan-tuan kena bayar dalam 2,000 lebih lah. Jadi Abang Haji kira-kira lah, kalau motor yang still under warranty ni, sekali servis pun nak kena bayar lebih kurang dekat 800 lebih dengan tukar minyak hitam, oil filter, apa semualah. Jadi contohnya satu dealer tu dia punya package adalah 2,600 lebih selama 3 tahun, ataupun every 10,000 km, maksimum 30,000 km. Jadi kita bahagi 3, dia jatuh dalam 897 ringgit. Bermakna sekali servis untuk 10,000 lah. Jadi dekat situ dia punya servis. Abang Haji takkan kira major servis. Major servis ni kita cerita lain. Major servis akan berlaku apabila kita reach 40,000 km. Okey, seterusnya tayar. Okey, tayar depan dengan belakang. Okey, tayar ni kalau ikut manual lah, kita kena tukar every 12,000 km. Jadi yang belakang lagi cepat habis daripada yang depan lah. Jadi Abang Haji kira senang, kita ambil 10,000 km, tukar depan belakang. Jadi kos untuk tayar BMW ni, dia ada, of course dia ada macam-macam brand, tapi kita ambil purata untuk tukar depan dan belakang. Sekali kos dia lebih kurang RM1,300. RM1,300 tu kira dah murah lah. Kecuali tuan-tuan nak pasang tayar off-road yang mahal, itu lain cerita. Tapi ini average ya, tayar-tayar yang orang-orang BMW pakai lah untuk ride pergi Thailand dan sebagainya lah, yang dekat sini lah. Okey tuan-tuan, next kos petrol untuk 10,000 km. Petrol ni Abang Haji cakap ini berdasarkan had kelajuan kebangsaan yang mana kaki pepah tu yang 18,200 mungkin dia tak boleh guna kiraan ni lah. Ini Abang Haji kira based on had kelajuan kebangsaan. Kita ikut rule lah, rule highway lah, 110, 120. Jadi kita pakai. Okey, tangki untuk BMW ni dia lebih kurang 20 hingga 21 liter 20 liter untuk GS, dan kalau GSA dia akan pergi ke 30 liter. Jadi 30 liter. Jadi bermakna kalau 10,000 km kita ride, bermakna tuan-tuan akan menggunakan consumption sebanyak 555 liter petrol, sama ada 97 atau 95. Jadi Abang Haji ambil 95 Abang Haji ambil 95, makna 555 liter kita kali dengan RM2 5 sen. Jadi tuan-tuan punya consumption untuk 10,000 km had laju kebangsaan, dan based on dia punya consumption 18 km per liter, tuan-tuan akan spend lebih kurang dalam RM1,200 untuk 10,000 km. Ini had kelajuan kebangsaan. Kalau tuan-tuan ni pakai 97, tambah aja sikit 300, 1,500 lebih kurang setahun untuk petrol had laju kebangsaan.
Jadi kita dah ada situ petrol, road tax, insurans, minor service dan sebagainya. Jadi tuan-tuan nak tahu berapa total dia? Kita dah masuk semua kan untuk bawa BMW GS ni setahun 10,000 km tadi. Tuan-tuan tahu kos untuk membawa ataupun memiliki GS ni untuk 10,000 km setahun dia tak mahal. Dia cuma jatuh di dalam, Abang Haji rasa dalam RM5,200 setahun. Jadi tuan-tuan bagi dengan 12 bulan, dia jatuh lebih kurang RM450 sebulan. Jadi makna tuan-tuan kena reserve lah, put aside RM450 sebulan. Ini untuk motor second hand. Motor second hand ya, bukan motor baru. Motor second hand ni murah sikit pasal insurans dia murah. Dia based on harga. Tadi Abang Haji ambil harga motor RM70,000, insurans tu ada dalam RM1,800. Jadi total dia sebulan tuan-tuan kena put aside lebih kurang RM450 sebulan. Okey, kalau motor baru, kalau motor koyak plastik tadi, ini lain cerita pasal insurans dia tinggi. Harga insurans, tuan-tuan beli motor baru harga RM120,000 nak insure, tuan-tuan kira insurans dia berapa. Jadi kalaulah kita ambil motor baru, dia punya cost untuk maintain per year ni adalah lebih tinggi. Sebab mileage kita nak servis sama aja 10,000 km. Jadi kalau motor baru ni dia lebih kurang tuan-tuan kena put aside RM520 sebulan. Jadi kalau bayar loan RM2,000 sebulan motor baru, kena bubuh siap-siap tepilah 500 lebih sebulan untuk kalau nak bawa 10,000 km setahun. Ini anggaran lah, anggaran Abang Haji lah. Mungkin boleh digunakan sebagai perkiraan kalau tuan-tuan terfikir nak upgrade kepada BMW GS 1200 atau 1250cc, kos anggaran bulanan berapa tuan-tuan perlu. Okey tuan-tuan, apa beza tuan-tuan beli motor baru dengan motor second hand? Of course, warranty. BMW kalau tuan-tuan beli baru di mana-mana dealer, official dealer yang jual BMW, standard warranty 3 tahun. Kemudian tuan-tuan boleh tambah menjadi 5 tahun, tuan-tuan top up sikit bayar pada dia, mungkin 2,000 lebih kot. Jadi tuan-tuan boleh extend warranty dia motor baru ni sampai 5 tahun. Jadi kalau ambil loan 5 tahun, cantik lah, habis bayar loan aja warranty pun habis. Jadi cantik. Okey, cantiknya bila warranty ni ada, tuan-tuan tak payah pening kepala bila berlaku major punya kerosakan, pasal dia under warranty, tapi bukan wear and tear, major lah, contohnya engine failure ke apa ke semua tu, tuan-tuan akan digantikan secara percuma, tak payah keluar duit 1 sen pun. Kadang-kadang sampai pernah dengar dia tukar enjin terus pasal still under warranty. Tetapi kalau tuan-tuan beli motor second, bersiap sedialah ke atas kemungkinan yang akan berlaku untuk dia rosak. Dekat sini saya akan sebutkan tiga perkara yang kalau rosak ni, motor-motor yang dah habis warranty ni, tuan-tuan akan terduduk dan terdiam seketika dengan dia punya harga nak repair. Itulah dia, barulah namanya banyak makan wang. Saya, Abang Haji pernah kena, jadi Abang Haji tahu. Kita melengung sekejap kata orang Kedah. Okey, apa 3 benda ni? Tuan-tuan kena ready. Tapi kalau tuan-tuan jaga servis dia, selalu check, mungkin benda ni tak akan berlaku. Tapi motor kalau dah lepas 5 tahun, kita kena siap sedialah. Kita kena expect benda ni berlaku. Okey. Nombor 1, dia punya engine head. Ini kalau kena tuan-tuan, terduduklah. Engine ni dia rosak pada engine head tu, nak repair apa semua will put you back dalam 10 hingga 15,000. Ni nak repair piston apa semua tu 10 hingga 15,000 cost dia untuk repair engine head. Okey, perkara kedua, coil. Siapa yang pakai GSLC ni, kalau kena coil akan terduduk. Coil ni Abang Haji pernah kena. Okey, jadi Abang Haji tahulah. Enjin semua kena turun
Memang orang kata kita boleh repair, recoil balik ke apa, tapi nak turun enjin kena drain minyak hitam apa semua, memang banyak hal. Dan recoil ni dia tak ada warranty. Mana kalau jadi lagi kena turun lagi enjin. Jadi recoil ni kalau baru dan repair dia akan lebih kurang, kos dia lebih kurang 6 hingga 8 ribu ringgit. Tadi engine head kan, ini coil pula. Coil ni terbakar. Bila coil terbakar, engine semua stop, habis semua, tak menyala semua, habis, tak berjalan motor. Jadi itu bila kita kena coil. Okey, yang ketiga, motor ni dia punya shaft. Shaft dia rosak, masuk air lah, bagai lah, apa semua, jam, memang tak boleh bawa. Okey, tuan-tuan tahu shaft, sebab dia tak pakai rantai, motor ni pakai shaft. Shaft dia harga saja campur baru, campur pasang, lebih kurang 5 hingga 6 ribu kos dia. Jadi tiga benda ni kalau terkena memang okey. Motor ni dia ada bateri. Memang semua motor ada bateri. Tapi bateri BMW ni dia ni tengok nasib jugalah. Tengok cara bawa, cara dia duduk bawa selimut lama ke apa, itu semua mengambil peranan lah. Tetapi dia punya rule of thumb lah, bila saya tanya otai-otai yang bawa ni, dia kata first year pakai bateri baru tukar, tak ada risau. Okey, second year standby. Mana bila-bila dia boleh call untuk tukar. Third year, tahun ketiga bateri ni bukan standby lagi, ready lah nak tukar. Jadi bateri ni habis kuat pun dia pergi 3 tahun. Paling itu pun dah cukup lama lah. Tapi normally dia dalam masa 2 tahun. Bateri ni pula ada jenis, ada aftermarket punya dan ada brand Deka, yang mana BMW guna lah. Ini branded. The battery kalau Deka ni will set back you around 900 sekali tukar lah. Jadi ini Abang Haji tak masuk lah, sebab dia every 2 years macam tu, ataupun every 3 years. Jadi bateri ni 900. Kalau brand-brand yang aftermarket ni Yuasa ke apa, maybe dalam 5-600. Okey, seterusnya ni last kali lah kita nak habis lah ni. Dia punya brake pad. Okey, brake pad depan dengan belakang. Memanglah orang kata brake pad ni juga dia depends on macam mana rider tu bawa. Kalau selalu guna brake, selalu bawa dalam town, dalam city yang memang selalu pakai brake, mungkin dia lagi cepat. Dan kalau kita jarang bawa, mungkin dia tak makan. Tetapi brake pad ni selalu kita check bila major service lah. Meaning dalam 30, cukup senang, kita ambil 40,000 km. 40,000 km, check brake pad depan dan belakang. Brake pad ni satu set depan dan belakang will cost you about 5 hingga 600 ringgit. Sampai sini dulu, saya rasa tuan-tuan insyaAllah dapat manfaat daripada program Abang Haji ni. InsyaAllah tuan-tuan yang rasa nak pakai BM ni, boleh saja pakai, sama ada second hand atau brand new, terpulang. Tapi Abang Haji dah cerita sikit tadi, the cost of maintaining a BMW. Kalau beli second mungkin murah sikit pasal insurans dia tak tinggi. You have to put aside around 400 to 450 a month lah for the maintenance. And if you buy brand new from a dealership, you have to put aside 550 to 600 a month for the maintenance of the motorbike. So tapi kalau nak tanya Abang Haji, memang berbaloi lah. This is the best adventure touring bike. I think in my opinion is the best seller. You know, although Harley Davidson dah masuk sekarang ni dengan dia punya Pan America. Sekarang ni hari-hari duk sembang Pan America, tapi kita tak tengok lagi macam mana lah motor tu. InsyaAllah satu hari kita boleh review motor Harley. Tapi BMW ni at the moment is the number one adventure touring bike. I know quite a number of people will not agree with me, tapi you ask anybody who has owned a BMW GS, they will say actually this is the most comfortable bike to ride, you know, especially untuk kita-kita ni yang dah orang lama. Jadi insyaAllah, jadi tuan-tuan sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi di episod akan datang.